Mari awak tanah, hei. Mu ni awak nyanyikan anak diri. Orang atas sekolah ni bila lepas ni dapat siti ni baru makan. Baru senang kerja apa. Atau pondok ngaji kitab nak makan apa? Jawab ah. Makan nasi ah pada. Atur kau bodoh panggil. Pasal apa? Pasal dia tak ada akidah. Dia buang keyakinan dia. Sedangkan burung ajar ni. Nak tawakal. Siapa Nabi puji burung ni. Nak tawakal seekor burung. Ni kita ngaji agama. Oh ngaji di gereja kenyang menyandar siapa ketua. No pergi di gereja ada duduk ngaji. No tupak kat tokong tidur nama dia kapung dia. Ha. Jelung dia. Beruk. Kau pandailah kapung apa pun. Kita dah tengok pondok dia. Masuk dalam tu rupanya dia buah abu buat mati dah. Belakang tu dia ada pondok, pak mengaji belakang tu. Tok guru tua lah kepala otak. Anak orang dia muda-muda 16, 14 duduk ngapa kitab. Kecek itu macam jurumiah, lebih bukan jurumiah. Duk ngapa? Makan kenyang, tak ada lagi kuring, tak ada dengar dalam surat khabar 3 pelajar Sami Buddha mati ke laporan. Ada? Ada. Tu sembah berhala. Dah ni ngaji agama, ngaji kitab, ngaji hak ulama, ngaji hadis Nabi, ngaji Quran. Tokat apa? Ha dah macam mana gitu. Nak. Ha. Allah beri makan belaka orang pangang orang batuk tu. Nampak tak? Nah, propok dia beri makan. Tak salah kata hak semayang. Ha, kenapa kita jadi gitu? Kerana environment kita. Ingatlah, kita datang daripada Allah, balik kepada Allah. Masa kita hidup tengah ni taat kepada Allah. Siapa taat pada Allah, takut kepada dia, bak rezeki tak usah bimbang. Apatah lagi kalau orang nak kaya, maka banyak menderma dan sebagainya. 3 perkara lagi. Iaitu yang pertama, sedekah jariah. Sedekah jariah, derma dan sebagainya. Malam ni kita nak kutip derma. Nampak? Maka kalau kita derma, walaupun sedikit, Allah balas tidak ada yang sedikit. Lepas tu kita tak usah balas lah kalau boleh pahala sikit. Hak pahala banyak orang ni. Zikir pahala banyak. Pahala ni bukan kerajaan bayar. Bila sebut pahala, Allah bayar. Bila Allah bayar, tak bayar sikit. Buatlah amal apa saja. Kerana hak tukang bayar di atas company. Kalau company mega, bayar orang, mahal dah gaji. Kalau company cahaya, gaji murah. Nah, kerja dengan hak company kapung, gaji murah. Company hak juta-juta, bilion-bilion punya bisnes, gaji besar. Maka yang paling kaya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau pahala Allah yang bayar tak ada sikit. Sebut dalam hadis orang yang paling sikit sekali harta dalam syurga. Orang lain banyak pada dia lagi. Allah beri dia bumi sejauh Yaman sampai ke Syria. Dan sebuah istana daripada emas. Dan 70 orang bidadari. Maka dia berasa dia yang paling kaya di dalam syurga. Rupanya dia yang paling sikit. Batu tak usah bimbang lah. Nampak? Jangan pula kat kita wis samah dah. Kat gigi 2% dah lah. Nampak? Bukan begitu. Sedekah jariah, kita mati dah, dia berjalan lagi. Tak, kita belanja dah, makan dalam perut kita jadi tahi. Kita beli air sedap-sedap. Ada payung datang. Kalau pergi Ustaz rumah mahal dia air ada payung. Nah, air tu ada cawan, ada payung atas ni. Nah, ada payung. Kena mahal lagi kedai ada kanopi. Datang. Kelah tu. Tak ada kira dah. Deh. Apa saja jua pun. Berjalan berlakulah apa yang telah kita beri. Kerana apa yang kita makan jadi tahi, yang kita minum sedap lagu mana air akan jadi air kecing, yang kita pakai akan jadi acuh. Tapi Nabi buat ujung kali, ma sadaqta faqad abqaita. Apa yang kau dermakan itu yang kekal bagi kamu. Nak kita berdoa lama dah ni dak boleh anak, derma. Sedekah murah rezeki. Di antara rezeki besar dapat anak. Kita nega dah apa jadi ingat learning ni nak buat guana. Senang ah.
Banyak sedekah. Tu obat dia. Kita buat dah. Berjaya. Ha. Kurang ni, nega dah apa jadi ni. Banyak sedekah. Jalan, wis sedekah. Naik balik bisnes. Tak ada lagi kita baca surat khabar orang yang kuat menderma muflih. Ada. Bahkan kafir laknatullah kalau derma, panjang umur, murah rezeki. Itu yang berlaku kepada beberapa orang. Tokoh-tokoh kaya di barat yang Kristian lagi Yahudi. Tapi oleh kerana kuat menderma, panjang umur, murah rezeki. Nah. Kita mati dah jalan lagi. Pahala. Ada jadi tiang surat, ada jadi kipas sejik, ada jadi tikar balasah. Kita mati dah, dapat lagi. Nak harap ke anak kita mari congok duduk doa atas kubur, dapat jalan dah lening. Nah, lening berapa orang pergi kubur tak tahu. Ada pun raya. Raya, mari pergi kubur bagian drama swasta. Bukan ikhlas pun kerana mak suruh. Dah pergi kubur cik. Pergi. Jeruh, hai, mandi terus. Faham tak? Kerana apa? Kerana tradisi. Nampak raya baru pergi. Ni zaman lah ni. Kalau zaman kita kat ni. Ni zaman lah ni orang tak pergi dah kubur. Nabi kata, fazuruha. Maka hendaklah kamu ziarah kubur. Fa'innaha tuzakirul akhirah. Kerana ziarah kubur ingat kepada akhirat. Kata ulama beri manfaat kepada si mati. Manfaat kepada orang yang ziarah. Dah lah ni. Berapa orang? Lalu kau kubur mak, kau kubur ayah dengan kereta. Wih asak je. Doa tau. Lalu kau kubur ayah. Asak kereta. Rumah bini. Minggu 6 kali pergi. Kubur mak ayah dak pergi. Duk berasa ke warak situ. Duk berasa ke berjuruh aku. Nak. Jadi, hak kita tak yakin lagi, hak orang lain beramal untuk kita, hak kita yakinkan sudah, sedaqatin jariyatin. Biar berjalan terus, biar kita makrak pun, tapi ada sedekah untuk pondok, untuk masjid, untuk perjuangan Islam. Kerana kita tak tahu hak mana satu yang dapat memberi manfaat kepada kita. Kena molek dengan sedekah kita malam ni 5 riyal. Allah panjangkan umur kita. Nak panjang umur. Kalau malaikat Israel mari malam ni. Assalamualaikum Tuan Haji. Tuan Haji jawab, Waalaikumsalam. Mupia. Saya Israel. Debar. Kalau mari malam ni. Debar tak? Debar. Ha. Pucat dah. Ada. Guna kira. Memang gitu. Nak. Mari gini Haji. Kalau tengok nombor ni nama Haji dah tadi. Malam ni pukul 2 lagi. Lepas tu bik jamban berok sekejap. Mati selalu. Tapi rasa-rasa kalau nak minta tambah boleh 5 tahun lagi. Jadi nak tambah ke tak mau tambah dah. Nak jawab aku mana ni? Dah sawak lepas nak jawab. Dah. Kelah. Tak mesti pilih se. Kalau nak mati lalu kita pakai main anjak dah dapat. Kalau mati boleh nak emak. Tahu dah kalau nak tambah nak. Jadi kalau nak tambah je tambah hanya aneh. Kata malaikat ada 5 tahun je. Oh, 7 dah deh. Pasal rasa-rasa nak bini seorang lagi. Tak ada pilihan. Kalau ada pilihan kita nak tambah belaka. Nampak? Kerana Nabi kata sebaik-baik manusia panjang umur dan amalnya baik. Nampak? Umur panjang, amalnya baik. Bukan umur panjang tapi amal buruk. Nampak? Kerana dengan hidup ini kita dapat tambah nikmat kita setelah mati.
Panjang umur bermakna peluang untuk menambah nikmat di alam barzakh. Kalau kita berasa sekarang kalau aku mati nikmat dah, tapi kalau kita hidup kita boleh tambah lagi banyak nikmat di alam barzakh. Kerana orang yang mati dia nak hidup. Nak hidup nak buat benda, nak hidup nak beramal tapi tak boleh. Hanya satu saja yang nak hidup tapi bukan nak beramal tapi nak mati. Iaitu para syuhada. Kita tanya orang satu masjid. Nikmat yang paling sedap di dalam dunia. Orang depan senyap lah ke tak dijawab. Tak betul pula ke? Orang ni kata makan wah deriang, orang tu makan nasi. Tak kena pula ke? Orang tu kata boleh buat isang JKK. Nampak? Barang-barang kali jawab. Ada seorang pak cik tua tu jawab. Tua dah dalam kad 70 lebih ha. Dia jawab. 5. Dia dah agak dah tapi dia ingat lagi nikmat tu. Dia boleh jawab jimat. Dia ingat betul salah. Nikmat yang paling sedap di dalam dunia mati syahid. Masa cabut roh. Kerana sebut dalam hadis orang mati syahid, dia minta pada Allah nak hidup lagi, biar kena bunuh. Masa kena bunuh, terbunuh tu, sedap sangat berasa. Hak lain minta hidup, nak beramal, nak jadi baik. Orang mati syahid, dia minta hidup, nak mati semula. Hak lain, Rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Wahai Tuhanku, hidupkanlah aku walau sekejap. Kerana aku nak buat amal baik dah. Nak jadi juruh dah. Nak buat jadi, nak melakukan amal soleh dah. Kerana aku itu sibuk sangat. Aku dah nak buat, aku tinggal. Semua gitu belaka mereka yang mati syahid. Nak hidup semula, nak rasa mati syahid semula. Kita belum tahu mungkin derma kita pada malam ini, kita terlepas daripada kemalangan satu masa nanti. Kerana Allah, dia ni hakim. Sangat bijaksana. Datu kadang-kadang kita doa, Allah tak beri doa kita. Yang sebenar Allah beri. Tapi beri apa yang patut bagi kita. Kita kata guana, tak beri lagi, tak beri lagi. Benda kita minta, baiknya sakit lutut ni. 13 tahun dah. Dekat nak berobat, tak baik-baik. Nampak? Doa dah. Dana Tuhan tak beri lagi. Padahal Allah suka dia tak baik lagi. Sebab bila dia tak baik lagi, dia sebut lama. Ya Allah. Ya Allah. Kalau baik dah tak sebut dah. Faham tak? Dan Allah tambah umur dia panjang. Kadang-kadang jadi murah rezeki. Kita minta lain, dia beri lain. Kalau kita minta Tuhan beri belaka, punah alang ni. Faham? Semua yang kita minta, Tuhan tunai belaka, rosak binasa alam yang 7 lapis ni. Dah kita berdoa, ya Allah, ya Tuhan aku naklah kaya, berilah aku tanah 1000 ekar. Boleh 1000 ekar. Dah orang lain 2000 ekar pula. Tu baru 2 orang. Sepik dah negeri Kelantan. Dah kalau 10 orang. Tu pula kata, ya Allah, aku ni lama dah duduk main ke laut dengan motor cek. Bila aku nak kapal sebuah. 1500 kaki nak ke laut sampai ke Jepun. Berbak sampai muka Kuala. Tu baru seorang. Orang belah pula minta 3. Dengan kapal-kapal selam hari. Lama-lama tak boleh tubik muka Kuala. Rosak habis alam ini. Tu. Jadi Allah beri benda lain. Nampak? Tapi yakinlah. Nampak? Inilah bisnes yang paling untung. Kalau MLM banyak, bong. Nampak? Kalau meniaga hak halal pun kena molek, tak untung mana? Tapi derma, sumbangan, sedekah, jihad dan sebagainya. Allah kata tijaratan lan tabur. Bisnes dengan Allah yang tidak akan rugi dulu, kini dan selamanya. Yang kedua, ilmu yang diambil manfaat. Tolong ajar orang. Walaupun sikit tak apa dah. Dia pernah sek-sek mak lepik. Dia duk ajar bismillah. Fatihah je anda, dia ajar bismillah saja. Maka dia ajar bismillah tu. Orang guna bismillah tu, dia mati dah pun berlarat-larat sampai kepada dia. Nampak? Sebab tu Allah, kalau nak fikir banyaknya pahala ulama'-ulama' dulu. Imam Malik tulis kitab Muwatta' 1200 tahun. Orang ngaji lagi ni.
Hebat. Nak, 1200 tahun dah kita tu. Barang antik tu baru barang antik. Kita main seraka cayang, agak cetong tu. Seraka cayang tahun 50 baru lagi. Ni tahun 200 Hijrah. Imam Malik karang kitab Muwatta. Nampak? Masih sampai sekarang 1200 tahun. Bermakna banyaknya pahala dia dapat. Dia mati dah. Pahala dia pakai atas, pakai tiala terus sampai pahala. Nak? Lah kita tinggal dia lagi. Nak? Dah ayah mu mati tinggal dia kita anyok ayah aku dah ada kita. Dah benda. Raket badminton 7 ada. Kasut bola 6. Tianggo 2. Nampak tak? Tu tinggal sarang burung titik, burung 3 ekor. Nah, biar adalah maknanya bila kita tinggal, kita duduk di alam barzakh. Benda yang kita tinggal itu macam air datang pahala pada kita. Hak kubur kita gelap jadi cerah. Mana? Ilmu agama. Tak mesti banyak, sedikit pun. Balighu anni walau ayat. 100 ayat siapa kau orang. Kita tak pandai ajar, kita sapa saja sudah. Ajar lain, kita memperjelaskan hukum. Yang ketiganya anak soleh yang berdoa. Orang tanya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, anak soleh ni, dia kata kullu mu'min walau kana fasiqa. Semua yang beriman walaupun fasik. Walaupun maknanya dia pakai gelang tangan, tapi dia orang beriman. Dia beriman kepada Allah, maka masuk juga orang anak yang soleh. Akidahnya betul. Sebab itulah akidah jaga molek-molek. Fenomenal ini. Di barat orang hebat-hebat Kristian kebanyakannya convert masuk Islam. Kat kita ni masuk Kristian jadi balik paih. Tapi bila kita kaji yang masuk Islam, orang-orang hebat, orang tokoh-tokoh jenis, orang-orang yang bijak dalam masyarakat. Ahli bola keranjang, baru ni pemain bola keranjang, harga 300 juta dolar harga dia. Kontrak dia 300 juta masuk Islam. Padahal dia kaya. Kita boleh 300 riyal, lawan terus untuk guru. Kenapa? Wang Isang. 500 tulis, faham dia orang tengah 200. Tinggal 3. Faham? Pemain bola keranjang dapat 300 juta. Bukan sekali boleh kontrak. Faham? Setahun dapat 300 juta. Bila setahun 300 juta, itu baru kontrak bermain. Tak masuk lagi allowance. Tak masuk lagi iklan dan sebagainya. Masuk Islam. Nampak? Masuk Islam. Semayang di tepi padang bola keranjang. 300 juta dolar kali duit kita 1 bilion. Faham tak? 1000 juta. Allahu Rabbi. Kita boleh 300 ya, tak pergi surah. Mu ingat kalau mu nak pitih ni, mu jangan pergi kat ustaz tu. Mu jangan dengar surah ni. Tak apa. Kita lagi. Kita jahil siapa kemampu, tak apa. Asal boleh pitih. Siapa kemampu jahil. Tanang dia kat gini macam tanang anjing langgar lari tubik tai. Tak reti, tak kenal Rasulullah, tak kenal Allah, tak tahu halal haram. Sanggup dengan 300 riyal, 200 riyal boleh bersikap cabut peda, sanggup menjauhi majlis-majlis ilmu. Ni orang ke binatang apa dia panggil? Dan Allah yang beri kita segala-galanya. Bapanya dah. Apa kita larat tinggal majlis ilmu gini? Sampai rela jadi bodoh, rela jadi jahil, rela gelap gugup. Nak dapatkan sedikit. Orang kafir masuk Islam. Seorang jutawan, dia libat dengan bisnes senjata. Dia orang Texas, masuk Islam. Bisnes nyata, bisnes besar, main peluru pepandu. Nampak? Bukan jual pistol angin pasal malang. Tembok cicok kan? Masuk Islam. Harta dekat 1 bilion dolar ada dalam bank. Masuk Islam. Kat kita ni, masuk Kristian, GRO. Kaki kedarah hara. Tak ada mana, tak ada kelebihan apa-apa. Bodoh mengaji tu kata, Allah nak tunjuk Islam ni nak orang mulia-mulia. Daripada bapak padri besar masuk Islam. Waktu kita jaga molek akidah,
Nah, hobi tak apa lain-lain. Sokang pesen-pesen lain tak apa. Tu tak ada masalah. Tapi akidah kita satu saja. Tauhid kita satu, tak boleh bagai-bagai. Boleh? Biar kemah keming gitu. Sebab tu Nabi pesan bila kambuh orang mati mayat, Nabi kata istaghfiru li akhikum. Tolong doa ke saudaramu ni. Wasalu lahu tasbih. Minta dia tetap iman. Fa'innahu al'an yus'al. Sekejap lagi dia akan kena tanya. Pertanyaan yang pertama, akidah marrabbuka. Nampak? Ni saja bekal kita. Maka kita yakinlah setiap apa yang kita buat. Biarlah kita yakin inilah jalan yang benar. Kalau kita bersama dengan ulama sekarang, kita kena yakin bahawa kita bersama apa yang telah disebut di dalam Quran, di dalam hadis, iaitulah ulama-ulama yang akan memimpin kita kepada syurga Allah. Kerana mereka ini, ulama tidak menjanjikan duit. Tak janji balok. Tak janji pitih. Tak janji kesenangan. Ulama ni macam Nabi dulu dah. Janji pahala, janji kemenangan akhirat. Kalau main pakai pitih, Islam lama dah meretah di Malaysia. Tok guru tunggu depan sekolah. Siapa hak ngundi, kita beri 15,000 hari ni. Kalau menang, tambah 15 lagi. Menang tak berasa? JKK ambil biti. Main 15,000. Basikal hak pedal rayok berebut dah. Dapat putus 2 basikal. Padahal basikal tu kita tanya orang liwat di kilang 63 riyal modal. Nampak 63. 2 kali rohit cabut pedal. Nampak rohit sebelah. Nampak? Ini masalah. Akidah kita. Tak ada orang yang akan boleh ubah lagi. Kita tetap di atas dasar kita, atas platform yang telah digaris, dilukis oleh ulama-ulama. Inilah al-ghabak hak kita duk ikut, kerana pada ketapi kita adalah ulama. Bukan maknanya umara yang menentang perjuangan para nabi dan para rasul. Jadi, sebelum kita menjawab soalan, kita diwakilkan untuk melancarkan kutipan derma. Sebenarnya yang telah maklum untuk membayar maktabah perpustakaan di Pondok Bunuk Payung ni. Jadi sekarang petugas hendaklah melaksanakan tugas. Kejap lagi kita jawab soalan. Boleh sejam lagi boleh? Kena lawan orang Romping. Romping ni negeri Pahang. Nampak? Negeri Pahang. Kita pergi di Romping kuliah maghrib 15,000 orang. 15,000 terkejut tengok. Dengan bomba, dengan polis, dengan trafik, dengan pejabat-pejabat kerajaan ni pelik ni kata negeri ni siapa dia pula beratuh. Jadi gini. Nampak? Jadi pening kepala. Jadi pelik sungguh tu kata. Jadi malam ini kita dapat mesej tadi dia anggarkan orang 12,000 tadi. Pukul 9 tadi. Sekarang wallahu a'lam. Jadi lebih kurang 35,000 maktabah kita nak bayar. Jadi malam ni kalau kita beri RM2.40 seorang, dapat 35,000. RM2.60 seorang, lebih kurang. Jadi RM3. Nampak tak? Minta balik RM2. Dengan hak tukang bawa beg. Payah pula nak cucur RM5. RM5 pun payah cucur RM10 senang. Nampak? RM10 kemah dah tu. Beri RM10. Kak lagi setan kata pula, dah munggu RM10, kak lagi balik nak minum air. Kak lagi nak bahan rojok pula minggu orang. Gini amu rojok RM4. Air RM2.50. Isi minyak untuk RM2. Amu sekian dah. Tak tahu kita nak ikut siapa. Malaikat suruh RM10. Dr. Tang Seri Tang suruh RM1. InsyaAllah. Tidak ada paksaan. Cuma saat inilah menjanjikan panjang umur dan murah rezeki. Itulah matlamat kita mengadakan majlis haflah ilmu pada hari ini. Sama-sama dapat berkongsi tazkirah dan ilmu. Dan juga pihak yang penganjur dapat manfaat daripada sumbangan tuan-tuan dan puan-puan. Muslimat ada tak? Duduk mana? Atas madrasah. Di Johor bawah ni kecil je tempat. Dapat 9,000.
9,000. Tempat tu kecil. 5 kali lebih kecil daripada sini. Rasa-rasa malam ni saja siap makhtabah. Sebab bila kita ramai jadi rengang selalu. Kalau seorang nak beri 35,000 payah. Nak. Jadi kita ramai, dia beri 3 riyal seorang. Kita mati dah, benda ni ada lagi. Masa ni kita tak berasa. Tapi bila kita mati, kita menyesal. Kalau kau tahu hari tu bunuh Pak Yong, aku beri 40,000 malam tu. Pasal apa? Bila kita tengok kegelapan alam barzah dan sebagainya. Dan orang-orang yang cerah kubur dengan sebab banyak memberi sumbangan. Dah 3 riyal tu rasa okey dah di sisi Allah. Kadang-kadang kita rasa banyak 3 riyal, 20 riyal sudahlah. Riluk peripik 5 riyal. Budak-budak lain pergi sekolah 3 riyal tak pun dah. Nak 5 riyal. Kalau raya 10, 5 je best. Jadi kita ni Kelantan. Negeri Islam pertama. Di Malaysia. Jadi rekod derma kita biar jaga molek. Jangan jadi komang sepandang itu. Ngutip tak ramai. Dia ngutip biar sama ramai dengan orang mari. Tak banyak kita pergi tempat-tempat yang ramai orang, 15,000, 20,000. Tapi hak tukang kutip 3-4 orang. Itu kelemahan penganjur. Kutip tu biar ramai, biar rata. Tu wak tengah tu, jangan wak tidur. Asal lama wak tidur. Bangun. Bangun tak witi apa, bangun tengok suasana. Dia orang yang jenis ahli khair, dia panggil ahli kebajikan. Dia mari kutip derma, orang mari kutip derma, dia tidur. Anak dia kata ayah tidur. Bila bangun marah anak. Bapa tak gerak ayah. Ini ahli kebajikan. Dia start kereta pergi cari kutip derma tadi. Kerana dia berasa rugi pada hari itu. Faham tak? Dia jenis ahli, dia panggil ahli kebajikan. Dia start kereta, dia akan pergi cari balik. Pasal terlepas dah satu keuntungan besar dalam bisnes. Kan orang bisnes ni orang nak untung kan. Maka orang mari kutip dia satu lubang bisnes dia kira dengan Allah Ta'ala. Dia pergi cari. Kita tak tidur. Suruh khabar tidur. Tak? Pasal apa? Bukan ahli khair. Bukan ahli kebajikan. Anak kita pergi khabar ke dia, ayah suruh khabar dia tidur. Faham? Jadi tengoklah. Faham tak? Ni baru habis sesi pertama. Ada 2 sesi malam ni. Menjawab soalan. Kemuskilan. Banyak soalan. Malam ni ada lebih kurang berapa soalan? 2,000 soalan. Tanah aku. 2,000 soalan. Minggu depan tak balik lagi. Tapi Alhamdulillah. Anak-anak muda negeri Kelantan. Ramai. Tadi kita pergi beli baju anak dekat KB Mall. Ada beberapa ramai lah yang bergambarnya, yang tegar dia. Dan ada beberapa budak perempuan yang tegar. Dia orang ni dalam keadaan tidak menutup aurat. Free hair. Beri salam molek. Maknanya siapa dakwah kepada dia. Dia free hair. Nampak dengan baju dengan pendek. Assalamualaikum Ustaz. Kita jetak selalu. Main tengok gitu. Main free hair gitu. Tapi itulah. Sekurang-kurangnya maknanya dia dapat sampai kepada dia walaupun melalui internet. Mudah-mudahan sekarang dia dengar akidah, semayang dan sebagainya. Akhirnya dia tutup aurat. Jadi itulah dakwah pada zaman mutaakhirin ini. Kita tak boleh dah nak tengok kekurangan terus kita pergi pada kekurangan. Nampak? 5-6 orang enggak tadi. Yang free hair. Yang kita pergi di Endau baru ni, siap dengan seluar ketat. Tak lari jauh, duduk tengah panah, nak tengok juga. Nampak? Dulu dia nak tunggu artis, lain ni dia nak tunggu ustaz-ustaz. Ni satu perkembangan yang baik lah. Lepas tu bila kita keras dalam medan taklim, di luar sana kita baik
dan kita lembut dengan manusia. Baru mereka faham. Rupanya hukum ini tak boleh dirunding cara. Mesti keras. Tapi bila kita bersama dengan masyarakat, kita kena lembutlah. Kerana mereka tak berasa terasing atau ada hijab antara golongan orang-orang jahil dengan orang-orang yang ada ilmu. Baik. Kita serahkan kepada pengerusi untuk melihat soalan. Terima kasih kepada Fadil Ustaz Azhar Idrus dengan tazkirah yang begitu bermakna untuk kita semua pada malam ni. Malam ni tak boleh muka lain tak apa. Dah 3 perkara tu. Ingat molek. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan juga anak yang soleh. Amur bila-bila kertas ni saja dekat dengan 70. Dia mesej saja kat 200 lebih. Dalam Facebook lagi puluh-puluh soalan. Jadi kalau tidak minggu depan pun pagi esok tak boleh clear lagi Ustaz Azhar ni. Jadi kita terus pada soalan. Soalan pertama. Salam Ustaz, saya nak kahwin tapi bakal tok tua tak kena. Dia tak yakin dengan saya walaupun anaknya sudah suka dekat saya. Saya suka solat Jumaat, suka buat amalan yang baik, tapi bakal tok tua tak yakin sebab saya tak ada title ustaz dan tak ambil jurusan agama. Ya, ustaz, ada tak doa atau ayat yang boleh saya hembus kepada bakal mertua saya terima? Bagus. Ingat soalan kamu. Oh, ayat nak buah tamuka. Itu soalan pertama. Nakal bunyi ni. Baik. Dia kata dia bukan lulusan agama, jadi bakal mertua dia tak boleh terima dia. Dengar molek. Sebab itulah dalam pemerintahan tidak wajib ulama. Nak jadi ketua negara tak wajib ulama. Sama ada umara ataupun ulama. Tetapi bila kita tidak ulama, kita kena wajib ada penasihat daripada ulama. Kerana segala-galanya agamalah pembimbing. Dalam kehidupan rakyat biasa agama bimbing, dalam kehidupan menjadi seorang ketua negara pun juga agama juga yang membimbing. Contoh-contoh yang diberikan, kita jumpa ramai daripada ulama-ulama yang anak-anak mereka ni tidak semuanya kahwin dengan ustaz. Ada kahwin dengan ahli akademik, ada kahwin dengan pegawai bank dan sebagainya. Sebenarnya tidak disyaratkan, maknanya anak ni, menantu ni dia kena ustaz. Dia nak ni orang Islam yang baik. Buat memakan gaji kerajaan pun pakai luar tak akan jubah, pakai baju kemeja, tapi dia orang Islam yang baik. Yang agamanya kita reda ni, yang kata izaja makum mantar daw dan dinah. Bila datang kepada kamu orang yang kamu suka, tengok agamanya. Man tardawna ni bukan ustaz. Mana orang yang jaga agama. Walaupun dia tidak berserban, tidak berpiyah, tapi dia orang jaga agama. Yang pertama, dia orang yang beriman. Yang kedua, dia orang yang jaga semayang. Dan dia tidak buat benda-benda yang jahat. Dia dipanggil orang soleh. Dia orang baik. Jadi dia nak ustaz natu dia tu dia. Tapi jangan kita buat begitu. Nak natu aku nak ustaz. Natu aku nak pandai baca kitab. Natu aku nak balik Syria, balik Jordan. Jangan gitu. Natu aku biar orang Islam yang baik. Bila Islam yang baik, dia akan sokong pemerintah zalim. Tu kena faham kau tu. Takut tak faham. Jadi senang sahaja. Inilah menyebabkan kadang-kadang berlaku masalah bagi anak-anak muda. Dia baik dah dengan lelaki-lelaki ni 4 tahun buat degree, kenal di IPT, mesra dah, mana saling-saling suka, balik khabar ke mak tak setuju. Mak kata, tak kenal aku, ingat nak pergi ke Pak Long, mak duduk Tanah Merah. Pulak dah. Kawan ni serasi dah. Hak mana tak kenal, baik kira lah. Itu caranya, biar mudah. Zaman Rasulullah, mudah sangat, tak sampai seminit nikah. Khabar Rasulullah, saya nak kahwin dengan ni, Nabi kata, cari belanja sikit. Dia belanja, kahwin. Senang. Ni payah nak boleh kahwin. Begitu begini. Mak dia kata, gini, tak pakai motor, tak boleh. Natu kita ni, kamar-kamar pakai kacil. Pulak dah. Dia mak nak belaki ke pada dia ni? Ini masalah. Biar jadi mudah. Sebab tu dalam kitab mereka kata, ayah tak mau jadi wali. Kabar ke mahkamah syariah.
Dewi Wali Hakim. Boleh lagi. Jadi pada semua permudahkanlah, jangan payah. Kerana Nabi pesan mudahkan, jangan payahkan. Jangan nak main tetap-tetap. Mesti kena hafal Quran, mesti kena ni, mesti kena ni. Jangan. Minta yang baik sebagai menantu. Wallahu a'lam. Soalan yang kedua, perempuan haram membaca Al-Quran kerana haid. Tapi kalau untuk belajar Quran, adakah haram juga? Baik. Masalah baca Quran dalam haid tidaklah berlaku ijma' di kalangan ulama'. Sebenarnya yang kita tengok, kita rojok dalam kitab-kitab fiqh. Jumhur ulama' mengatakan dilarang. Bila dia ni pelajar, dia belajar menyebut. Maka pendapat yang ramai mengatakan kalau dia niat baca Quran, maka dilarang, iaitu haram. Tetapi kalau dia tidak niat baca Quran, maka tidaklah haram. Itulah sahaja caranya bagi pelajar-pelajar yang terlibat dengan Quran. Wallahu a'lam. Saya menjual beras Thailand. Satu guni beratnya 24 kilo. Tapi kerana beras ni mahal, maka saya buang 1 kilo. Apakah haram cara ini? Dia jual beras siang. Harganya sama tapi dikurangkan akan kilonya. Jawabnya, adakah pelanggan itu tahu bahawanya berat tidak sebagaimana yang tertulis daripada karung. Kalau karung tulis 20 kilo, sebenarnya 19, maka hukumnya haram. Nak ambil untung boleh, beritahu. Beras ni beras molek ni, jadi kita ambil untung. Tak usah buang beras, naik harga. Nak, boleh. Nak beli, boleh beli. Tak ada masalah. Kerana tak wajib orang makan beras mahal. Tak wajib orang makan beras sedap. Beras biasa pun boleh makan. Tapi kalau semua beras kita buat harga lebih kurang, tak boleh. Kerana ini bahan ruji, benda yang penting. Tapi kita ambil yang sedap-sedap saja, kita naik dengan keredaan orang membeli, hukumnya harus. Jangan main kurang timbangan gitu, takut masuk dalam ayat mengurangkan timbangan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya, saya tunai dengan seorang muslimat, kemudian dia bagi tempoh 2 tahun lagi baru nak nikah. Cuma saya nak tahu, adakah saya atau pasangan saya ini kalau saling ingat mengingati dikira zina hati? Saya harap Ustaz jawab soalan. Oh, zina hati. Mana? Ingat ke tunai? 2 tahun nak tunang. Mana jadi dengung gini? Tunang boleh, katanya keluarga perempuan atau perempuan ni. Tapi 2 tahun baru nikah. Ai, berat lagu ni. Sebab tu tidak digalakkan tunang lama-lama. Sebab bila tunang lama, dia ingat mengingati. Dia ingat kau lama, kau parak. Dia tak ada maintain ingat gitu. Nak seminggu sekali, dia akan hantar mesej. Buat apa tu? Anu jawab, tidur. Lepas tu minggu depan pula. Dah. Jadi Islam ni syadul zara'i. Dia nak menutup pintu kerosakan. Jadi kalau ingat, tak ada apa hukum salahnya. Kita ingat kepada kawan perempuan kita hak sama universiti, tak ada ulama kata haram. Yang haram ini mengundang syahwat. Nak kata jadi zina hati, tidak. Zina hati ni kita bercita-cita, kita duduk khayal, duduk tiung dengan awek kita, pada awek duduk tidur rumah dia, kita duduk khayal saja dengan bawah pokoknya. Ni aku tengah pegang peha ni. Ni aku tengah korek hidung dia ni. Nampak? Tu zina hati. Tu zina hati. Tapi kalau kita ingat seorang perempuan, bukan zina hati. Mengingat tentang keindahan tubuh dia, itu zina hati. Teringat ke dia, tidak zina hati. Wallahu a'lam. Soalan berkaitan dengan wakaf. Ada 2-3 soalan. Yang pertama, apa makna wakaf? Yang kedua, beza wakaf dengan hibah. Dan tiganya, apa hukum seseorang mewakafkan tanah tapi tak tukar nama orang Tagerai? Bila ayah dia mati, anak-anak ni dakwa tu tanah anak-anak. Yang pertama makna wakaf. Wakafung. Bahasa Arab. Wakaf ni makna berhenti. Orang tu tengah ngaji Quran, baca. Dia kata, mu wakaf sini. Maknanya berhenti situ. Bukan makna lepas ngaji Quran hidup tak wakaf. Maknanya wakaf ni berhenti. Sebab tu bila orang jalan lengah, berhenti satu tempat. Akhirnya tempat tu orang buat gerai. Gerai tu orang panggil wakaf. Pasal wakaf tempat berhenti.
Jadi wakaf ni maknanya kita menghentikan milik kita jadi milik Allah sampai kiamat. Kita ada bangunan, kita pun kata, aku jadikan bangunan ini wakaf kerana Allah. Atau aku jadikan bangunan ini masjid, maka jadi wakaf juga. Maknanya bila dia kata gitu, dia telah mewakafkan harta itu, artinya dia telah menghentikan sejak pada hari itu, terhenti dah jadi milik dia. Mula saat itu telah jadi milik Allah. Bila telah jadi milik Allah, haram jual, sewa dan sebagainya, mereka untuk kepentingan wakaf. Jual tak boleh sama sekali. Dasar kata kerajaan nak jual, PBB pun tak boleh jual. Kerana harta wakaf kekal sampai kiamat. Dah benda beza dengan hebah. Hebah ni kita beri saja gitu ke orang. Nak, kita bila kita jalan-jalan, kita tengok comel tapi keledai, kita beli 2 tik. Kita sutik warna hijau, hak biru beli sutik. Tak? Kita bawa balik, jumpa je kaki, hebah ke dia. Ni ambil lah ni wi kemung ni. Dia kata apa, saya terimalah, tu panggil hebah. Bukan wakaf tu, wi saja. Kemudian pula, ayah wakaf tanah, wakaf rumah, wakaf sejid, wakaf surat. Waris ni tahu. Tetapi bila tuang punya wakaf mati, tidak dibuat surat. Bila tidak dibuat surat, maka tidaklah jadi harta wakaf atas kertas. Tapi tetap wakaf di sisi Allah. Anak-anak tujuannya supaya boleh dijual. Jual bukan nak tukar dengan roti, pelatat tak. Nak tukar dengan duit. Ini banyak berlaku di dalam negara kita. Akhirnya, atas kertas tu tak ada, maka dijual. Wajib atas orang yang tahu, buat jadi surat dan resmi. Tak buat, berdosa besar. Sama macam orang yang tukar nama bank anak akak. Siapa yang tahu, wajib kena tukar semula atau report. Dia tahu dia buat senyap, dia berdosa. Maka dia tahu dah harta ni wakaf, dia buat senyap, tak buat bersurat, dia berdosa. Tanggung sampai ke kiamat. Jual, haram. Dosa 7 keturunan, 1000 keturunan tak habis, makan haram. Tak berkat semua. Harta wakaf, tak boleh buat jual gitu. Nak ambil jalan, nak buat harta, kena ganti. Kerajaan nak buat jalan tu harta wakaf. Sebab tu wajib tahu hak ni surat hak toki kita wakaf dah, gi buat wi jadi surat. Akak supah 10 riyal nak wi jadi ada surat mahkamah, memang harta wakaf. Kalau kita ada agenda lain, tak ambil buat surat kerana nak bagi saka pembahagian tersebut tidak sah. Batulah kitab-kitab faraid, di antara yang menyebabkan tidak sah faraid harta wakaf. Bagi juga harta wakaf. Faraid itu tidak sah, wajib dikumpulkan semula. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Rasa ni mak repik tu soalan. Apa hukum jadi Tok Imam tidak berkhatam? Tak jawi lah. Tok Imam. Tok Imam tak Tok jawi. Imam dia dak sunat. Tak sunat. Dak khatam. Quran khatam. Angry Bird dak khatam. Dak. Jadi khatam ni dia tidak ada kaitan pun sah ataupun tidak sah sebenarnya. Dia sebenarnya kait dengan kebersihan. Kalau ada najis tidak sah. Kerana syarat sah solat bersih pada najis pada tubuh badan. Jadi kalau tidak berkhatam bukan makna tidak sah. Tidak berkhatam sah jika tiada najis. Faham tak? Waktu ramai orang masalah faham bab khatam, dia kata orang tak khatam lagi dak leduk sah orang tua. Nyaknya kawan tu dah baru masuk Islam, umur 60, kena duduk dengan budak cek. Nampak tak? Padahal tak ada ulama kata gitu. Ulama kata hak dak balik duduk belakang. Hak balik dah biar dak khatam lagi pun duduk depan. Tapi kalau jadi imam sah jika tiada najis pada khuluknya. Cuma kata setengah ulama lebih aula yang berkhatam. Dia bukan kait dak sah selalu. Jangan bila kata dengar dak khatam, tidak khitam, tidak sunat, tidak jawi, tidak sah mayang, dak betul. Yang tidak sah ialah masalah najis. Tak ada kaitan dengan khitam ataupun tidak. Cuma pada jalan kebiasaan. Kalau tidak khitam dan tidak bersih, jadi ada air kecing situ sikit, jadi dak sah semayang. Wallahu a'lam. Apa hukum melukis? Oh, bahaya. Komik. Macam golai sana. Apa hukum melukis komik? M dia bukan N.
Komik. Cerita kartun. cerita kartun. Lukis komik kartun dulu lah. Baik, melukis ni panjang sangatlah huraian ulama-ulama, macam bab muzik juga, tak habis-habis. Begini. Yang ijma'nya kita lukis itu perkara yang haram, tak ada khilaf. Iaitu kita lukis itu maknanya benda yang untuk diguna untuk tujuan syirik. Walaupun kartun, dia lukis kartun tu Jesus Christ. Terus kartun bondanya Siti Maryam, 3 Tuhan. Seperti komik-komik Kristian yang ada sekarang. Sekarang di Patah Barat ada komik Kristian. Ini adalah gerakan Kristian. Dia komik itu diselit-selitkan jual. Komik ini dilukis Siti Maryam, Nabi Isa sebagainya. Walaupun bentuk komik, hak tu haram. Lukis gambar Tuhan dan sebagainya. Haram. Nah, atau lukis lucoh. Dia ni ada komik lucoh pula. Komik lucoh, hak jenis internet, hak jenis bahan kertas bercetak. Hukumnya haram, tak ada khilaf. Nah, kemudian dia lukis komik ni, komik kartun saja. Bila komik kartun saja, kata setengah ulama tak boleh. Kata setengah ulama boleh, makruh saja. Kalau komik itu alternatif untuk melawan akan komik-komik mengarut yang ada pada pasaran, seperti komik-komik Islamik sekarang, maka sekarang sudah ramai ulama-ulama yang fatwa dengan harus. Nampak? Kerana tidak ada berlaku pemujaan dan sebagainya. Jadi kalau kita pandai melukis, lukis komik, lukislah komik yang membawa nasihat. Lukislah komik yang menjadikan orang bila baca ingat kepada akhirat. Mana cinta kepada Islam, suka kepada ulama. Gunakanlah kepakaran kita lukis komik untuk kalau kita nak tulis kitab tak pandai, kita lukis komik. Tapi lukis komik pun rupanya ada pahala di sisi Allah. Wallahu a'lam. Apa hukum pakai tatu palsu, Ustaz? Tatu palsu. Tatu palsu. Tatu palsu. Tatu ni ialah satu perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pada asal hadis ini tatu hak sebenar yang dicacah tubuh ni. Dulu sakit buat. Luka banyaklah dan sakit. Kerana dia punya jarum dia kasar. Sekarang ini tak sakit mana? Dibius. Lepas tu ramai orang Islam yang terlibat. Di Singapura, siang. Muslimat kita buat tattoo. Makna muslimat ni bukan maknanya hak berjubah. Tapi wanita-wanita Islam Singapura. Bukan semua, tapi banyak dah. Dia orang Islam. Dia muslimat. Nak buka badan depan pencacah kafir laknatullah. Di kedai-kedai dengan bayaran yang mahal. Dahlah dia tu kena laknat. Kena buka seluar baju pula. Dan yang tukang tengok tubuh dia, orang kafir. Inilah kesudahan ni. Nampak? Yang patut kita berasa cemburu. Walaupun kita di Kelantan ni jauh. Tapi ni berlaku. Bila siap tattoo berjalan. Pakai seluar neleh. Nampak perut sikit. Ada gama nampak. Pakai labuh gini nampak sikit. Atas pada kopek ni. Ada ikan. Ini semua ni haram. Kena laknat belaka. Ruginya umat Islam. Kena dia tu Islam. Perempuan pula yang kita wajib jaga. Kena buka baju pula. Kena bayar pula. Dan hak tu boleh tengok pula. Tengok tubuh perempuan telanjang. Islam. Dan orang yang telanjang tu kena bayar pula ke dia. Hebat ni. Tipu daya orang kafir. Pak kita ni ada juga. Tapi bukan tattoo. Baju-baju. Hak jenis dedah aurat. Ini kita nak sebut. Baju-baju kecil. Baju apa hak budak duk pakai lah ni. Budak puang. Dia nak nedahkan aurat. Dia kena bayar pula. Pada toke-toke kafir laknatullah. Dan kalau orang tu bukan Islam. Buat baju dia kena bayar. Baju ini dua dalam satu. Yang pertama dapat untung. Yang kedua dia dapat menelanjangkan tubuh muslimat anak-anak orang Islam di bumi Malaysia. Jadi tattoo yang palsu dia boleh cabut lah. Ataupun boleh dicanggalkan. Dia tidaklah masuk dalam tattoo yang menyebabkan tidak sah solat. Tetapi hukumnya sama, tetap haram. Kerana dia telah membuat perkara yang pada asalnya dilarang. Iaitu melukis pada tubuh. Elak haramnya dua. Yang pertama, tak sah wuduk dan mandi. Elak yang kedua, iaitu meniru perbuatan orang kafir. Jadi haram juga situ. Walaupun tak boleh. Sebab ada orang kata,
Kalau kita pakai benda pelsu, macam rambut pelsu, dia kata tak haram. Mereka puang, dalam dia rambut. Luar dia tak mau pakai tudung, dia pakai rambut pelsu. Ada orang kata tak haram. Yang sebenarnya haram juga. Sebab walaupun tak nampak rambut dia, tapi orang akan kata dia mendedahkan aurat. Maknanya dia membuka pintu fitnah. Faham? Jadi tak jangan buat lah. Benda-benda pelsu kita tak payah tattoo-tattoo lah. Tak payah. Itu benda hak Nabi laknat. Hak pelsu, hak betul, tak usah buat. Wallahu'alam. Apa hukumnya apabila suami meninggal, isteri tidak membahagikan harta peninggalan kepada anak-anak suaminya dengan isteri terdahulu, yang ni anak tiri? Ni banyak sungguh berlaku. Dulu laki dia nikah hak bini muda dululah. Lama dah bini dulu pasir putih tu. Mati masih Jepun lagi. Tembok Jepun bini dia. Ada anak seorang. Nampak bini hak dulu. Ni nikah pula hak kota baru, Kedah Lalak. Dia pula mati. Bila dia mati, bini hak baru ni harta tak beri ke anak hak seorang hak dulu. Jawabnya walaupun anak hak dulu tu jauh berapa tahun sekalipun, wajib dapat sama dengan anak sekarang. Banyak orang lagu ni. Tak kira wajib kena giata ke atau panggil mari. Anak kita hak ada sekarang katakan 10,000, hak ni 10,000 juga. Tak atau haram berdosa besar. Dan dikira makan haram, faraid tidak sah. Faraid yang tidak adil tidak sah, wajib dikumpulkan semula. Ini asal hukum fiqh. Kena kira dia dah lama dah kan nikah dulu dah kira apa lagi dia mewah gitu pula. Tak ada kira walaupun lama zaman Alfonso di Albuquerque hak dulu. Tak ada kira kena wi. Ni banyak anak hak lelaki dulu, bini dulu tak beri. Anak hak gila tak beri. Nampak? Ni molek tak ada apa-apa, bahan di mak seorang ada. Anak tak boleh belaka, mak seorang boleh harta lelaki mati. Ini juga haram. Anak yang masih dalam menyusu dapat hartanya. Nampak? Ni hak duk jauh sikit, hak kena hak jeli hak laki tu bini dulu, anak dulu, dak kada atur terus. Nak senang lenang, molek-molek adanya pergi Mekah pula dengan duit haram. Kata haram ke mana hak laki aku? Anakmu hak jeli tu, hak laki mu bini dulu, dak wi. Tu anak hak dulu dah, dak kira dulu dak dulu. Faham? Wajib dapat, jangan main. Nak senang-senang tangan siapa harta orang. Makan harta orang, ahli neraka lah tepatnya. Kulullah minabata min haram. Nabi kata, fannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh daripada besar makan haram, maka layak masuk neraka. Tiada syurga bagimu. Wallahu a'lam. Baik, soalan seterusnya, seorang isteri telah enggan melahirkan anak, zuriat. Tak sebut anak dah. Atau ia menghadkan bilangan anak tanpa sebab yang munasabah. Abang, anak kita 2 orang dah. Jatah seorang, tina seorang. Cukup kalau abang nak beranak sendiri. Dia syarat kau betul laki. Jadi soalan dia, setuk laki nak anak ni, adakah isteri tersebut derhaka? Satu. Yang kedua, apa hukum di sisi Islam? 2. Yang ketiga, bagaimana jika sebaliknya, suami pula tak sikan anak? Bini nak. Laki nak anak, bini tak ambuh dah anak. Mana bini tak ambuh dah beranak. Derhaka ke tak? Jawabnya tidak derhaka. Yang derhakanya laki nak bini, bini tak ambuh. Dia lain sikit je lari. Nampak? Laki kata yang nak nampak contoh. Dalil. Tak saya beri. Situ derhaka. Jika tak ada uzur. Ada pun tak mau beranak tu hak dia. Kerana dia merasai keperitan, kesakitan melahirkan anak atau mengandung dan sebagainya. Nak suami zaman ni pandai anak-anak Nak kawan tu ada hang apa semua mutah apa semua marah. Mutah hak mau. Marah pula. Nak dia tak mutah sekarang. Nampak tak? Jadi yang derhakanya dia tak benarkan suami jimak dia atau bersama dia tanpa uzur. Adapun dia tak mau melahirkan anak, tak ada masalah. Kerana Allah nak beranak juga. Jadi hak ni yang kita tunggu-tunggu. Bila isteri kata, dah kalau abang nak beranak sendiri lah. Kita tak mau beranak dah. Ada dah anak. Maka itulah cara dia. Ustaz, kahwin seorang lagi. Dah. Kahwin seorang lagi. Jangan main sebab
Kahwin ramai, kahwin 2 orang ni semua orang nak. Tapi oleh kerana ni tak berani itulah. Sebab tu kita sebut baru ni. Dosa kata kita ni ketua perkida 3 lain ni. Faham tak? Kita jumpa dia minum air. Dia boh perkida 3 lain itulah. Dengan gelang akor kayu ni penuh tangan. Akor kayu boleh lirik benda butir-butir penuh tangan. Nak tubuh katang gitu. Jalan. Tak, minum air tak? Saya bayar tak? Jalan. Dah ketua apa? Takkan aku kering macam biskut Maggi pergi dah. Orang tak takut pula. Nak. Mana pakai handelang. Pulih-pulih tengok dia tegur belaka. Kata ya sungguh. Kata dia. Hebat dia ni. Nak. Cicing macam akok belauk cicing. Penuh tangan. Orang hebat. Nak. Hebat sungguh. Tapi kita tanya dah. Anak apa orang? Anak 2 kata. Bini seorang. Tak ya. Seorang. Dah tak. Tak mahu seorang lagi. Kan tambuh tapi tak berani hak rumah tu. Tu boh dah mu. Mu saya cakap banyak. Tu nak khabar orang puang. Jadi dia kata dah kalau abang nak, abang boleh beranak sendiri. Maknanya abang nikah lain lah. Tu maksudnya. Jadi kalau anak laki pun tak mahu ke anak, tidaklah haram. Ini sunat kita ramaikan anak. Sunat ramai anak. Kerana Nabi bangga kita ramai anak. Tak usah bimbang lah. Makan minum. Kita lebih pandai pada burung. Burung tak sekolah, yakin. Burung tak ngaji kita, yakin. Dah kita takkan. Biarnya beranak gitu. Nampak? Tak usah susah sikit. Ada rezeki, biar ada anak. Jangan bimbang. Kerana apa? Anak kita lahir, tak makan rezeki kita. Makan rezeki dia. Tulis siap berlaka dah. Jadi, biar ramai anak. Bini tak boleh beranak dah. Tolong kahwin biar ramai bini tak apa. Anak tak ramai, bini ramai. Faham tak? Wallahualam. Wallahualam. No comment. Stajah memang ketua perkida balik. Sesetengah masyarakat kita suka duduk atau tenggek atas belindai kubur semasa tahlil baca Quran di tanah perkuburan. Apakah hukum perbuatan sedemikian? Ada kubur hak bonggok tanah tu, patut orang bubuh pagar pula. Ulama kata boleh bubuh pagar tu. Syaratnya jangan buat bing dan jangan dapat orang tak lina alih. Tujuannya tak mau orang lakau pijak dan sebagainya. Kemudian mari pula bila ada orang nak nanam orang mati hak baru pula nya pakat duduk buh punggung atas tu. Kadang-kadang dia tengok ada ayat Quran bawah tu. Nah, ada ayat Quran, ada assalamualaikum, ada Fatihah, tak boleh duduk atas tu. Dan kalau tak ada, kalau papang saja, makruh kita duduk. Jikalau tidaklah dia kena atas kubur, hanya atas tebing saja. Sebaik-baiknya nak duduk, tengok dulu. Ada tak tulis ayat Quran? Kadang-kadang ditulis ayat Quran. Benda ni kita nak jaga. Jangan bergerak duduk gitu. Wallahualam. Apa komen Ustaz tentang kalung bunga pada gambar orang yang tidak mati lagi? Ni isu terbaru hak di Dataran Merdeka baru ni Ustaz. Mahasiswa kita yang tengah berdemo di Dataran Merdeka, dia tak gambar Najib, dia tak gambar Khalid Nordin tu, dia tak bunga. Tujuan dia tak bunga. Tujuan gambar dia tu tanya dia lah. Dia bunga-bunga ni, kita nak bunga ni sebenarnya bukan milik budaya satu kaum saja. Bunga ni untuk semua. Nampak? Dalam hadis tu banyak sebut bunga. Orang putih pun berahi bunga. Kerana bunga ni benda orang berahi belaka. Kemudian kalau kita nak ambil wi bunga. Bukan budaya satu kaum. Kerana beri bunga ke orang ni sunat sebenarnya. Kerana bunga ni benda yang baunya sedap. Benda sedap sunat kita beri ke orang. Kemudian letak kalung ni kita tengok. Kalau orang Hindu dia buat maknanya bunga dia susun gini. Dan dibubuh pada gambar dan sebagainya. Kerana apa buat gitu? Kerana nak mengingatkan dia tapakur kerana dia telah mati dah. Kita tak nak buat gitu. Dah nak buat. Kita kena buat bunga ni jangan menunjukkan kita letak ni jadi sama dengan budaya orang-orang lain. Jadi kalau tujuannya tapi tujuan dia nak nganjing aja. Tujuan nak nganjing saja. Nampak? Jadi nak nganjing saja jadi lara begitu saja. Nampak? Jadi jangan duk buat maknanya kalau orang kapis tengok tu bunga dia buah rumah, gambar rumah dia buah bunga.
Gambar dia, gambar tok dia. Bunga tu maknanya doa untuk dia. Itu adalah bid'ah yang sangat dilarang. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, ni ada 3 soalan. Saya satukanlah soalan ini tentang video lucu. Allah. Salam Ustaz, kawan saya pernah menazar dalam hati semasa solat. Menazar untuk meninggalkan tengok video lucu. Adakah itu dikira nazar? Apa hukum nazar begitu? Dan adakah amalan-amalan untuk menyucikan hati? Saya ni selalu ke masjid, tapi susah untuk tahan nafsu daripada lihat perkara maksiat seperti video lucu. Masjid rajin dah, video rajin juga. La ilaha illallah. Jangan Tok Bila sudah. Sebab itulah maknanya kita manusia ni dua tuan buat, laki perang. Perang laki retina rajatan. Dia memang laki dengan perang ni memang dia lekat, dia memang seronok sama. Tak usah kata maknanya hak ahli geng-geng muda, kalau orang tua ni jadi galak, dia jadi orang perang bila ada jadi galak. Orang perang bila ada hak jatah dia jadi galak selalu. Pasal apa? Pasal jenis dia gitu dah. Sebab tu kita budak-budak itu umur kita 5 tahun, 6 tahun, 8 tahun kita main pondok-pondok, ingat tak? Nah, main wak pondok belakang rumah dengan kapang-kapang gitu je. Tapi jarang-jarang kita hak puang main juga. Kita umur 8 tahun, puang umur 6 tahun, 7 tahun. Mula-mula ada main tidur lah pondok. Lepas tu masuk pula buku nasi lemak. Nah, jadi masa tu Allah buat tidak ada perasaan. Melainkan nak main saja. Jadi tak ada benda yang buruk berlaku. Pasal umur je bukan umur nak bergalak lebih. Nah, walaupun kita tidur dengan sepondok dengan puang tu. Puang umur 7, kita umur 8. Acur umur 25 dengan 26 main tidur dalam pondok gitu. Tubik baby pondok pula. Faham tak? Lepas tu lah puang lelaki tak usah cakap dah. Dia memang dia nampak? Dia memang lekat gitu. Dia memang tak kira gambar ke. Nak Tuhan buat gitu. Macam besi berani, kalau selatan ke utara dia lekat tau. Kita ambil selatan ke selatan. Nah, kita tolak yuk tak ambuh. Pasal dia antina tu le. Besi berani. Ambil utara selatan, cuk lekat lalu. Apa? Lekat lalu. Nampak? Dia ambil hak utara dengan utara, jatang dengan hak jatang. Ada lekat? Tak ada. Kalau lekat besi berani gay panggil. Tak. Ada masalah besi berani tu. Nah. Jadi bila tengok orang puan ni lucuh-lucuh ni dia ambil video je, gambar hak hidup, lepas tu tayang balik dalam skrin. Maknanya nampak dengan tubuh dia, dengan badan dia, dengan aurat ni, alat kemaluan dia habis tunjuk baru. Dah tak suka apa. Nah. Mana kalau tengok orang puan ni wali Allah pun suka tengok orang puan. Nak paling lebar sekali. Tok Imam berahi tengok. Pasal Allah cipta kita dah. Laki berahi tengok. Haji berahi tengok tak? Berahi. Moja tu tangan penyerusi. Memang. Tak usah cakap. Pasal dia jenis gitu. Tuhan buat gitu. Itu istimewanya ciptaan Allah. Laki puang. Puang ada laki seronok. Laki ada puang seronok tu. Tak usah cakap besar. Saya tak lah Ustaz. Saya amal zikir. Saya buat mari lah. Kau puan tak rasa benda pun. Mau mati pucuk. Gitu. Orang puang ni. Tak usah kata bahaya kalau tubuh badan. Dia pakai baju kita syok tengok. Tak usah kata telanjang. Nah. Melainkan orang yang tertentu. Macam seorang ahli ibadat di zaman Bani Israel. Jadi sohor sangat kuat ibadat. Akhirnya pelacur yang paling comel dalam negeri itu. Dia pergi di rumah nak test. Nampak? Dia pergi di rumah, dia nak tengok betul juga. Betul ke tak dia ni memang ambil sungguh. Dia pergi di rumah kawan tengah semayang. Nah, dia pergi duduk depan. Habis semayang, Assalamualaikum. Dia kata aku mari nak bersama-sama denganmu. Tak layang. Bangun Allahu Akbar. Mayang juga. Dia panasan, dia joget. Depan orang tu semayang.
Dak layan juga. Habis salam, Allahu Akbar. Mata tengok, tapi Allahu Akbar. Nah. Lah buka baju. Selah demi selah demi selah demi selah. Buka baju kurung, buka kain. Buka kain dalam, buka tudung. Buka boxer, cabut habis. Faham tak? Telanyang orang pui terus, bergolek. Bukan orang Melayu, Bani Israel. Orang comel, keturunan Nabi Yusuf, keturunan Nabi Ishaq. Kulit putih, merah-merahan, rambut blond. Mata tak macam kita, kuyu. Hidung ni macam ke burung raja udang. Faham tak? Allah joget depan kita, bayang. Boleh tak kita sambung lagi semayang? Kalau mengusi. Sambung tak lagi? Tak sambung dah? Sama dengan aku kok. Pasal itu fitrah. Hak ni orang yang dijaga oleh Allah. Itu fitrah manusia. Tak boleh. Tak main benda. Nampak? Tengah dah baca tayak main buka luar gitu. Nampak? Kita baru nak naik tayak. Tak turun terus. Ini cerita dia. Takut saya gitu juga. Dah saya cakap sesuatu orang Allah pilih. 1 dalam sejuta pun tidak. Habis semayang gelelek keliling telanjang depan dia. Dia tetap subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mata selek. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Betul lah dia kata, memang abik sungguh. Hebat. Gitu. Subhanallah, 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 subhanallah. Buka tengok puing. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jeng habis. Cabut serban, cabut jubah baik. Nampak? Ini kata. Dan ni kalau kata lucah memang payah nak berhenti. Kerana barang lebih mudah. Dulu usul dek. Usul dek. Bawa recorder tu. Orang ni, tu kita tengok video lucah. Gigi kita tengok belaka. Tak payah. Lihat ni internet. Nampak? Tarik tulis. Lanjang tu bit lanjang tu. Dia dah habis sikit. Lihat ni kita pergi kat email tarik. Puing tu bit puing. Nampak? Dia taat sungguh. Hak baik-baik. Tarik saya sudah ngaji. Tu bit sudah ngaji. Sa'i komedi tu bit sa'i komedi. Hak kaki nakal sikit. Orang lanjang. Tu bit lanjang. Ini mana? Payah benda-benda lagu ni. Melainkan kita sendiri. Pasal orang puan tu lah makanan lelaki, lelaki makanan perempuan. Tak usah kata telanjang, dia pakai baju. Allah kita tengok hebat dah. Tak usah kata dia pakai baju puan, orang puan pakai baju lelaki, kita teliu dah. Ambil orang puan seorang, suruh pakai kain plekat, baju Melayu, bos sokok tinggi. Kita tengok, oh no, nampak? Pasal tu hang buat dia perfection. Daripada ujung hubung-hubung sampai ke hujung kaki. Memang seksi semua. Tapi orang lelaki tak ada seksi. Tak usah kata pakai baju lelaki. Pakai baju puang tak seksi lagi. Tak percaya suruh Tok Imam. Pakai baju kebaya belah kat peha. Duduk kat rambut kijang. Tak? Spare waktu bik peha gitu. Lalu seorang buat motor. Padahal pakai puang dah. Kerana tubuh dia tidak ada perfection. Maka obat dia, nampak, pertama banyakkan istighfar dan ingat bila-bila masa kita boleh tengok benda karut ni, dan bila-bila masa Allah boleh ambil nyawa kita. Wallahu a'lam. Masalahnya Ustaz, kau ada bini ni, tengok bini kau lama kau tak menarik Ustaz. Padahal puang juga bini kita bukan lelaki. Ini salah orang puang lah. Ini salah orang puang. Sebab tu orang puang kalau pandai, suami dia tak tengok dah orang lain. Nampak? Ada satu pondok tu dari antara Jingor ke Sipang Rakok, atas pada negara tu, Muslimat, pondok Banak. Rupanya pondok tu kita tanya orang, dia ajar cara-cara serve kepada suami. Suami masuk pondok tu, baru masuk tu orang cuk dah. Masuk orang cuk dah. Padahal ngaji 5 tahun lagi, orang cuk dah. Ajar cara-cara untuk menarik hati suami. Orang buang. Sebab itulah dia tengok sekarang jadi balik. Bila nak keluar rumah dia pakai lawa. Duduk di rumah dok lawa. Jadi suami ada comparison, ada perbandingan. Bila pergi di kedai, beraluh tanya minum apa bang? Hak di rumah
Minum air tak satu air hak kedal lebih. Nak, lepas tu hak kedal pula bau wangi. Lebih dah. Hak rumah suruh hong. Nampak ni masalah. Dia salah ke suami dia. Jadi akhirnya tengok gambar. Sebab perempuan ni bukan saja untuk disetubuhi, tapi nikmat untuk melihat juga. Kita tengok perempuan tengah jalan, Nabi kata kita rasa heran, balik jimuk. Bukan suruh kita tengok tengahnya kalau ternampak. Lepas tu kita tengok kan, budak depan ni, bakal luar ketak. Tapi bila bakal luar ketak, tubik, sebing sini. Gaji kelih, mesti. Gaji kelih juga. Jadi bila kita ni tu tengok Allah dengan seluar ketaknya, dengan baju kecek, Allah menarik perempuan ni, padahal kita lulusan agama. Kita orang jabat agama, kita ustaz, kita orang surau, orang sejid. Mari juga. Mari tak? Ada mari tak? Mari Mari sama hamba juga. Mari juga. Mari perasaan Allah seksinya teliu tengok. Sebab tu bila orang ada bini utung balik, bini kita boleh buat gitu. Kerana nikmat melihat. Walaupun kita tua dah balik jauh hamba tengok lama ni kita tak boleh tengok budak-budak puan ni main keluar ketak baju kecek gitu. Jadi hak tu haram, hamba nak hak halal. Hamba beli dah ni luar ketak. Nak suruh mula pakai. Boleh. Ini halal untuk bini kita. Faham? Waktu beg keluar dia pinggang 60. Tapi kita beli hak 35 pinggang. Biar berleding gitu masuk. Jadi boleh. Itulah isteri kita. Boleh pakai. Dia tak mau pakai, panggil cucu-cucu kejong masuk keluar. Jadi kalau gitulah baru kita tak mau dah video lucuh ke apa. Isteri inilah sebenarnya penghibur suami kalau kena pada caranya. Dia tu beg luar dia pakai biasa, bila suami dia memang pakai paling seksi. Tu beg luar biasa sudah baju buah bebek kurang. Ambil celok bu sikit sudah, tapi bila suami dia yang terbaik. Nampak? Tahu dah suami nak masuk bilik bang, masuk pukul apa bang? Nak pukul 12 ni pasal lambat ni Laksmana Doremi. Faham tak? Baru tengah duduk seperong baru. Jadi pukul 12 laki nak masuk, pukul 11 tu rapang kali dia cerdik dia masuk dah. Betul belaka dengan katil. Ujung-ujung apa ni cadar tu kalau boleh timbang air biar sama. Bawah-bawah mata tu mayang daun pandang bubur. Batal golek biar duduk tengah, batal lepeh biar sama kiri kanan. Spray biar berangi belaka, kain-kain dah bersih, sipang belaka. Belipak-belipak belaka. Tubuh dia mandi comel-comel. Belah kain hak labuci siapa kat peha. Hak ni belah-belah siapa nampak tiok. Lombok sini kuning, sini hijau sikit, sini merah, sini kelabu tai anjing. 3 lain putih buat tadai. Tak ada masalah hak tu. Sebab apa? Untuk suami kita dia akan tertarik. Kalau boleh cari dah bunga-bunga kemoja, bunga-bunga Cina, bunga putih, atau jujuk kat atas rambut gitu. Suami akan tengok Allahu Rabbi. Tak jadi sewa terus video lucu. Kan dia kena pandai gitu. Kalau hak pandai lagi ubur bunga api tu ting sini. Faham tak? Biar bergelik kelak gitu. Jadi hati baru ni baru betul. Ni dak suami nak. Suami masuk dulu, isteri tak masuk lagi. Kadang malek suami masuk ni tengok isteri Allah tak jadi tu bik mula. Dah keadaan tak pakai lawa dengan kembar gatung ni rambut serebeh macam atu kat limah. Dah lah tak mandi, tangan terangkat sebelah awak dia cabut ulu ti yo. Jadi kalau dia pandai, suami dia akan tinggalkan segala yang lain kerana seorang isteri adalah penghibur dia pada segala segenap segi di dalam rumah tangga. Wallahu a'lam. Apa hukum Ustaz bila bersama isteri kerana isterinya tidak cantik dia membayangkan perempuan lain? Nilofa ke? Tok laki bininya pula kerana tok laki tak lawak, tengok-tengok dia bayang Aaron Aziz ke. Ni soalan dia sendiri tu. Pasal dia dah alih ke tahap tadi. Wah, ni pagi tu semua apa. Tu kata. Sebab itulah isteri kita, semua perempuan ni cantik belaka sebenarnya. Nafsu kita yang kita terikut-ikut. Baru kita tengok Allah, hitangnya apa tu dah hitang gemuk pula. Ada laki. Mana laki dia tengok lawa, mana perempuan ni lawa belaka. Kita tengok tak lawa, orang ni kenang. Kita tak kenang, orang ni tak kenang.
Tadang kita tunjuk gambar ni. Tengok ni. Tunjuk lawa budak. Ambo. Tunjuk pula lain tak ambo. Kok mana tak kenal. Kita tanya apa tak kenal. Biar rasa tak kenal. Padahal puan tu lawa. Puan tu comel. Puan tu putih tak kenal. Rupanya nak hitam. Nampak? Ni mana masing-masing. Batu puan sebenarnya comel belaka dah. Cuma tak pandai. Macam kereta kot. Kereta lawa-lawa BMW. Tapi tak masuk main laico. Jadi tak lawa. Grey pun tak nampak lindung seluk. Nah, ni dengan perhiasannya. Tapi haram kita bayangkan orang lain ketika jima isteri. Jangan. Hukumnya haram. Nampak? Tak boleh. Nampak? Jangan buat gini. Ini dilarang. Sebut dalam hadis-hadis. Dalam kitab-kitab fatwa. Tak boleh. Yang tersalah. Terbayang. Terbayang tu lain. Jangan buat gitu. Kita jangan zalim dengan isteri kita. Nampak? Kita bayang orang lain. Tapi nikmat dapat daripada isteri. Makna kita menipu. Jangan. Dia yang berkorban untuk kita. Tapi kita kata dia tak comel. Berilah. Isteri kita lah yang paling comel. Tak comel lagu mana pun. Aku pun comel juga. Kerana dia lahirkan anak aku. Dia tukang basuh tahi anak aku. Dia tukang masuk makanan aku. Tukang sapu rumah aku. Dia tukang basuh baju aku. Comel tak comel. Biar tak comel rati cantik dunia. Tapi comel cara isteri kita. Jangan siapa kita kata isteri kita tak comel. Apa ada kan dia kata bini saya tak comel. Jangan kata gitu. Pasal bila kata binimu anak orang. Mak dia berasa hati. Abang dia berasa hati. Pasal mungkin kata binimu tak comel. Wallahu a'lam. Ni Ustaz baca di kertas ni. Ni baru betul orang. Mana telefon ambo tadi? Telefon habis bateri. Nyanyo sungguh. Hak tak mesej di telefon tu. Telefon mampu. Gicah tadi terluar lagi telefon tu. Boleh tak kalau kita ambil Al-Quran kat masjid, lepas tu kita ganti dengan Quran yang lain hak kita punya. Sebab Quran tu tak ada jual dah kat kedai. Dia kena ke Quran di masjid tu, dia nak ambil, dia ganti yang Quran dia. Boleh. Kalau Quran tu hak kita belaka. Kita sejik siapa-siapa nak baca. Lepas tu kita rasa comel pula. Ni kita balik mula, gibuh hak lain pula. Boleh ada hak kita. Tapi roliknya hak orang. Jadi jawabnya tak boleh. Jangan main tukar-tukar gitu. Sehingga setengah ulama kata kalau pun pattern tu sama tak boleh tukar juga. Atas jalan warak ni. Tak boleh. Apatah lagi tengok Quran tu payah nak adil ni. Kita pergi ambil hak mudah, pergi bubuh. Kita pergi ambil hak molek, ambil kita. Tak boleh. Kalau masjid tambah lambung baru, tambah sutuh barulah. Tapi niat bukan untuk masjid, tapi untuk buat tempat isap rokok. Boleh tak kita iktikaf kat lambung tu? Ada juga. Apa dia tu kan niat pelik gitu. Jawabnya yang niat ni dia mestilah orang itu tuan punya ataupun yang mewakili ataupun yang diberi kuasa. Jadi kalau tidak, dia bukan orang yang sah berniat, tak jadi apa. Setiap tambahan masjid yang apabila penuh dewan utama, di situ orang akan boleh buat untuk bersolat, maka jadilah hukumnya masjid juga dan boleh beriktikaf. Walaupun pelik tambahan tu, ditambah memanjang itu sekeping seming. Tapi maknanya bila penuh orang akan bersolat di situ, maka jadilah ia juga masuk dalam harim masjid. Bila masuk dalam harim, masuk dalam lambu juga, maka hukumnya boleh lagi beriktikaf. Wallahu a'lam. Berat sungguh pengurusi mana. Habis segala mampu. Je pun mampu. Dia tengok pukul 11 tadi. Kena 11 lebih tu. Hukum gi himpunan bersih 3.0. Ustaz gi tak bersih. Dia tak kira nama bersih ke nama kotor ke, tak kira nama tu. Jadi pendapa kita buat masa beripung tu. Masa nak beripung tu kita nak pergi rumah orang, tak boleh ya. Masa beripung tu kita nak pergi cabut tiang api, tak boleh juga. Jadi kalau tujuannya kita nak berkumpul pada satu tempat untuk menyatakan hasrat rakyat, yang mana hasrat ini tidak mahu didengar, ada bersyarat untuk menjadikan perkara ini diboleh. Yang pertama, hendaklah tujuan untuk kebaikan kepada orang yang lebih ramai. Contohnya, sedikit tidak bersetuju tapi untuk kebaikan yang lebih ramai, hukumnya harus.
Yang kedua, tidak memudaratkan orang. Sebab tu kena jaga. Kadang-kadang asal himpunan bersih itu harus, tapi kadang-kadang boleh jadi haram dengan anasir-anasir tertentu. Sepak kenderaan orang, tendang kedai orang, tak ada kena-mengena hak tu. Nak marah. Nak marah ke orang sembur gas, kita pergi sepak kedai orang. Situ tak kena, tapi asal perhimpunan itu kalau tujuannya tak ada nak buat kacau, maka tidak ada yang mengatakan haram. Wallahu a'lam. Istilah mu'allaf, mengikut fahaman umum, mu'allaf adalah seorang dari agama lain yang baru meluk Islam. Kemusykilan saya, ada pendapat mengatakan mu'allaf orang yang dari agama lain tapi berjinak-jinak dengan Islam. Walaupun dia masih kafir, orang seperti ini juga layak menerima zakat jika ia miskin. Minta penjelasan. Jumhur ulama mengatakan mu'allaf di sini artinya yang telah memeluk Islam. Walau bagaimanapun ada beberapa orang ulama yang di luar daripada mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan dia harus, umpama satu kaum dalam mazhab Hanafi mengharuskan orang yang telah berjinak untuk masuk Islam. Jadi kena juga bila kita beri ke dia zakat, umpamanya hadiah dan sebagainya, jadi dia rasa-rasa seronok rupanya bersama Islam. Jadi pandang ni benda khilafiyah. Kita tengoklah kalau ada manfaatnya lebih besar, lebih baik, maka kita boleh taklid pandangan tersebut untuk beri dia rasa seronok, dan dia juga dapat bernama mu'allaf pada pandangan yang sedikit daripada ulama, walaupun pandangan yang lebih kuat. Mu'allaf mana yang telah dia dijinakkan hatinya, dia telah perlu Islam, masih lagi tidak tahu dengan pandai serba-serbi dalam hal-hal Islam. Cuma kita nak pesan, kadang-kadang ni masuk Islam lama dah, jadi ustaz mengajar dalam tali bising, kita panggil mu'allaf lagi. Ustaz ni ngajar ustaz mu'allaf tu padahal kawan tu ustaz dah. Apa Quran 30 juzuk, tu bukan mu'allaf dah, tu orang Islam biasalah. Mu'allaf ni baru dah tahu benda lagi. Wallahu a'lam. Dalam sembahyang sunat hajat selepas tahiyat akhir sebelum bersalam, bolehkah kita sujud kembali untuk baca doa dan memohon segala hajat? Bangkit dari sujud baru bagi salam. Ada orang kata tak boleh sebab menambahkan rukun. Minta penjelasan. Dia sujud solat hajat ni dua sahaja pada satu rakaat. Kalau kita sujud sebelum salam, ada dia panggil sujud sahwi. Tapi sujud sahwi ni dua. Kalau sujud sekali, nak kata sujud apa? Nampak? Di sini yang dipertikaikan sujud benda. Sujud kerana berdoa. Sujud kerana berdoa adalah sujud yang akhir. Dalam dua kali sujud, sujud yang kedua. Walaupun setiap sujud boleh berdoa, tapi paling afdal sujud terakhir. Dua kali sujud, sujud terakhir kita berdoa. Jadi tak payah lagi kita sujud sebelum salam. Kerana tempat berdoa dua, iaitu dalam sujud dan dalam tahiyat akhir sebelum salam, atau selepas daripada salam. Jangan kita bersujud. Kalau kata sujud syukur, bukan dalam semayang. Kalau lepas daripada semayang, boleh kata sujud syukur. Jadi bukan disuruh sujud dalam solat hajat selepas dua kali melakukan sujud. Kerana ramai ulama yang mengatakan ini menambah rukun. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, kita sudah kesuntukan masa. Ada banyak soalan. Hak telefon tak baca sehabuk ke 200. Ada satu soalan, hak dia kata wajib. Mana saya soalan wajib ni? Tak apalah. Salam nak tanya. Ambil wakil soalan Facebook. Boleh tak kalau kita sokong mak kita nak cerai dengan ayah kita? Sebab mak kita duk menderita zahir dan batin selama 3 tahun sebab ayah tak dapat nak jalankan tanggungjawab dengan molek lepas nikah seorang lagi. Mak semua bangun malam doa moga Allah takdirkan dia bercerai dengan ayah. Anak-anak pun redha dan anak-anak akan jaga ayah dan mak walaupun bercerai. Terima kasih. Nak sokong mak nak cerai. Baik. Asalnya hukumnya haram menyokong perceraian. Kerana perceraian ini adalah meleraikan ikatan yang telah dibina. Jadi yang disuruh syarak ialah merapatkan ikatan. Bila berlaku pergaduhan dan sebagainya, yang disuruh syarak kita batu nasihat supaya kembali boleh. Tetapi apabila kena pada tempatnya, menyokong penceraian itu tidak salah. Lepas tu ulama buat hukum, ada kalanya bercerai itu wajib. Jadi wajib kena bercerai. Dalam kes jikalau ayah menzalimi mak, maka boleh kita sokong perceraian.
Kerana bukan kita sokong meruntuhkan rumah tangga, tapi sebenarnya kita menyokong benda yang baik untuk mak ataupun pasangan yang berkahwin. Jadi kalau benarlah maknanya ayah tak berjaya menunaikan tanggungjawab bila kahwin, melupakan terus, maka dia telah pun menafikan hak yang wajib yang dia pikul, maka tidak salah. Mak tu minta diceraikan kerana hak dia tidak ditunaikan, dia panggil minta cerai ada sebab, dan orang yang menyokong perceraian memang tidaklah bersalah. Wallahu a'lam. Soalan terakhir Ustaz, satu soalan wajib ni. Apa hukum orang yang suka sabotaj program-program majlis ilmu? Untuk program haflah ilmu ni, kita malam ni ada orang menyebarkan berita kata Ustaz Azhar tak mari bunuh payung pergi Pasir Mah. Ada disebar berita begitu. Jadi apa hukum orang lagu ni Ustaz? Dia hak banyak berlaku sekarang. Nak kita pergi kuliah-kuliah lah. Dia orang buang banner. Dia kerja dia buang banner. Kalau Tok Guru dulu kita tengok Tok Guru ceramah, dia tepek poster di pokoknya. Jadi malang tu ada budak pergi buang. Budak ni orang upah. Nampak? Jadi bila orang pegang budak ni, orang tanya dia kata orang ni urip piti. Tak banyak 5 riyal suruh cabut. Yang dia ni kata munafik akhir zaman. Kalau tujuan dia kerana tak suka kepada benda Islam, inilah orang munafik. Nampak? Tapi kalau kerana nak marah dan sebagainya, ini nafsu yang telah diikut. Lepas tu kadang-kadang dia tengok banner orang buat kutip derma harga 4,500 lah, bakal terik bodoh gitu je. Tapi kalau elang-elang arak dan sebagainya, tak ada lagi diterik dalam negara kita. Lepas tu kita kena fikir balik, Islam ke dok aku ni? Tu ke dok aku ni Islam? Kalau aku ni Islam, maknanya aku ni tolong. Apa saja benda syiar Islam, aku tolong. Biar aku tak kenal pun, aku tolong. Tiba-tiba ni yang berlaku dalam negara kita, setelah diberi makan rohaninya daripada makanan-makanan barat yang telah dimasak oleh pemerintah yang sekular. Jadi ada sebahagian umat Islam yang dia ni dah tak suka, dan mereka akan berusaha pula supaya gagal program macam-macam. Dulu kita dengar cerita mana Haji Mak Sabu nak ceramah, dia terik rapah mikrofon. Pasal dia kata 11.45 dekat dah nak habis. Padahal habis pukul 12 per minit. 11.45 rapah dah. Tapi tak pernah pula rapah mikrofon daripada penyanyi sampai pukul 2-3 pagi. Ini jelas menunjukkan pasal nifak munafik ni dalam hati. Tapi kita dah nak kata dah waktu belu, orang boleh kata selalu. Dia nifak ni macam ikan di laut. Ikan di laut, dia main dalam laut. Kita lalu sampai laut, dalam angkat tu ikan kembung ada kat nur, tak boleh kata gitu. Kena ikan naik datang. Dah bergerak naik nimbul, air kuri. Berteredar kuat tak, baru boleh kata. Dah tadi kata tak boleh kata, tadi nusu. Nifak gitu jugalah. Jelas dah Allah tak bagi cabut poster Tok Guru, cabut poster ceramah agama, marah orang ingat ceramah agama, marah orang syiar orang makmurkan masjid, marah banner pondok, marah gotik derma atas, macam-macam lah benda sekarang ni. Akhirnya apa benda saja yang boleh buatlah supaya orang tidak jadi program dan sebagainya. Kita kena fikir balik, layakkah aku dapat syurga Allah nanti? Matulah kita tak dapat nafikan kita bukan maksum mengenai para nabi dan para rasul. Pakat-pakat dah belaka kita ada kesalahan masing-masing, dan tiap-tiap yang salah alternatif Tuhan beri, iaitu perbetulkan balik keadaan. Siapapun jua kita ni adalah hamba Allah dan umat Rasulullah SAW. Kita betul balik nafsu-nafsu juga. Bagian lara-lara juga, tapi jangan sampai nafsu kita asuk kita untuk sampai menggagalkan program-program seperti ini, kerana balasannya teramat pedih. Neraka yang paling bawah daripada neraka Jahannam, na'udzubillah. Mudah-mudahan perhimpunan kita tidak banyak sedikit memberi info dan tazkirah dalam kehidupan kita. Dan saya berterima kasih kepada semua pihak yang telah bertengku lumuh untuk menjayakan program ini. Daripada awal Tok Guru mari tadi selamat berlaku, berjalan berlangsung belaka. Dan tahniah sekali lagi kepada warga negeri Kelantan yang masih lagi dapat nampak, masih lagi rasa suka dan seronok jika saya mari sini. Dan kita minta tolonglah pakat-pakat masing-masing berdoa
agar maknanya dibenarkan terus untuk mengadakan kuliah di masjid seperti biasa. Dan ini boleh lagi, tapi dia kata masjid tak boleh. Padang bola, kedai kopi, tepi parit boleh. Tapi kita nak Kelantan jadi macam negeri-negeri lain dalam Malaysia. Jadi seperti Johor, jadi seperti Pahang. Kita boleh ceramah dalam masjid pula. Pakat-pakat berdoa insya-Allah. Mudah-mudahan Allah bagi kekuatan kepada kita dalam pilihan raya nanti untuk kita buktikan bahawasanya kita sebenarnya adalah pemerintah negeri Kelantan, bukan orang yang kita lantik sebagai wakil bagi kita. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Azhar Idrus di atas semua jawapan-jawapan yang telah diberikan. Pada hadirin, pihak penganjur bagi masa 10 minit untuk bersama dengan Al-Fadhil Ustaz nak salam ke, nak bergambar ke, cuma kena jangan naik atas ni lah. Boleh bawah tu Ustaz kita depan sikit. Unit amal tolong jaga, jangan bagi kalut. 10 minit Ustaz Azhar bersama-sama dengan kita. Saya selaku pengerusi untuk majlis ini mengucapkan terima kasih kepada Fadhil Ustaz, semua pihak penganjur, hadirin hadirat yang sudi bersama-sama hingga ke akhir rancangan. Saya serahkan mikrofon ini kepada pengerusi tetap, dipersilakan. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Nur Azriza bin Muhammad Alawi, pegawai dakwah halakah kawasan Kota Baru yang telah mengendalikan majlis haflah ilmu sempena hul almarhum Tuan Guru Haji Abdullah Tahir, Pondok Bunduk Payung sebentar tadi. Jadi hamba bagi pihak Tuan Kijau nak minta depan petah tu sudah ambil gambar agak undur lah. Kalau kita ambil gambar kita tunggu situ juga tak jadi somak tu.